Patik pohonkan keris Patik Taming Sari supaya Patik dapat membuangkan si jebat yang derhaka itu. Hai Tuah, keris engkau itu telah diberikan tuanku kepada si jebat. Jebat? Sayangnya keris itu telah terjatuh ke tangan dia. Kalau begitu, tidak ada siapa pun yang boleh membunuh dia sekarang. Amanda. Tua, ambillah keris ini kalau boleh dipakai. Keris itu keris pusaka turun-menurun daripada paduka almarhum di Bukit Sekuntang. Ampun tuanku. Patik boleh menggunakan keris ini, tapi cuma untuk mempertahankan diri saja. Dengan keris ini, jangan dikatakan membunuh si jebat. Melukakannya pun belum tentu lagi. Lamun begitu, Patik akan mencari jalan untuk menewaskannya. Mohon Patik tuanku. Terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan berkongsikan mengenai lokasi sebenar keris Taming Sari yang dipunyai oleh pahlawan legenda kita, Hang Tuah. Kewujudan keris ini masih lagi misteri kerana kewujudan Hang Tuah itu sendiri juga masih lagi diperdebatkan sehingga kini. Sebelum kita mulakan, support kami dengan like, komen dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang menarik dari kami. Follow kami juga di sosial media seperti yang tertera. Keris Taming Sari bukanlah milik Hang Tuah pada asalnya. Ramai yang mengetahui akan kehebatan Datuk Laksmana Hang Tuah yang menjadi legenda orang Melayu. Kisah kehebatan beliau semestinya akan disekalikan dengan kesaktian keris Taming Sari yang didakwa memberikan kekebalan kepada sang pemunyanya keris tersebut. Sejak dari kecil kita diceritakan mengenainya, namun masih ramai yang tertanya-tanya di manakah keris Taming Sari kini berada. Kisah legenda keris Taming Sari bermula apabila Sultan Melaka bersama rombongan istana pergi ke Pulau Jawa untuk meminang puteri Raja Jawa. Apabila rombongan Diraja Melaka tiba di keraton iaitu istana, muncul seorang pendekar Jawa yang bernama Taming Sari memohon izin dari Raja Jawa Sang Prabu untuk menentang pahlawan dari Melaka. Hang Tuah setelah diperkenan Sultan Melaka turun ke gelanggang untuk bertarung melawan Taming Sari. Kedua-dua pahlawan bertempur dengan penuh kehebatan sehingga tidak dapat dijangka siapakah yang dapat memenangi pertarungan tersebut. Namun dengan kebijaksanaan Laksmana Hang Tuah bermain hela, akhirnya Taming Sari gugur di tangan Hang Tuah. Dengan kemenangan tersebut, Sang Prabu menghadiahkan keris milik Taming Sari kepada Hang Tuah. Setelah beberapa ketika berlalu, berlaku perbalahan politik di Istana Melaka dan keris Taming Sari jatuh ke tangan Hang Jebat. Hang Tuah disingkir dari istana dan dijatuhi hukuman mati oleh baginda Sultan. Namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan oleh bendahara dan Hang Tuah dibawa ke tempat yang lain, jauh dari pengetahuan Sultan. Makan padi. Beta tak sangka rupa-rupanya telunjuk mencucuk mata. Sungguh tuanku, dulu bila Patik dengar, Patik sendiri tidak percaya yang Hang Tuah sanggup menggunting dalam pelipatan. Tapi apabila Patik saksikan dengan mata Patik, tidak ada negara yang nak didirikan. Bendahara, tuan, Hang Tuah sudah menderhaka. Bunuh dia malam ini juga. Beta tahu matinya saja. Harap yang pun tuan. Sumpah Patik. Sudahlah, namanya jangan disebut-sebut lagi. Beta tak suka mendengarnya. Dekat, bawa kerisnya kemari. Tanda dia bukan menjadi hamba beta. Hang Jebat yang merasakan sahabatnya dianiaya oleh Sultan akhirnya memberontak dan membuat huru-hara di istana. Dengan keris Taming Sari berada di genggaman Hang Jebat, seluruh tentera Melaka sekalipun tidak mampu untuk melukakan beliau. Pakailah keris Taming Sari ini. Kaulah ganti si Tuah durhaka itu. Sultan yang menyesal dengan kejadian tersebut akhirnya menyebut akan kesetiaan Hang Tuah yang tiada tolok bandingnya kepada baginda. Apabila didengar oleh bendahara, maka beliau dengan memohon ampun kemudian menyatakan beliau tidak melaksanakan hukuman yang dititahkan Sultan ke atas Hang Tuah sebelum ini. Sebaliknya menyorokkan Hang Tuah di tempat yang tidak diketahui Sultan. Mata pun yang berani menangkap si jebat gila itu. Kalau Hang Tuah ada, dialah yang dapat menghapuskan maluku. Sebenarnya si Tuah Patik tidak bunuh. Ada Patik sembunyikan di dalam penjara. Daulat, tuan. Si Tuah masih hidup. Benar, tuan. Bawa dia kemari.
Jikalau sebesar bukit Kaf sekalipun dosanya, beta akan ampunkan. Lekas bawa dia kemari, Datuk. Mohon Patik Tuanku. Gembira dengan perkabaran tersebut, akhirnya Sultan menitahkan agar Hang Tuah kembali ke istana sebagai pahlawan untuk bertarung melawan Hang Jebat, sahabat karibnya sendiri. Hang Tuah ralat dengan arahan tersebut, namun titah Sultan harus dipatuhi. Dalam pertarungan di antara Hang Tuah dan Hang Jebat tersebut, Hang Tuah berjaya merampas kembali keris Tamingsari dari Hang Jebat, juga dengan menggunakan helah dan telah menikam lalu membunuhnya. Seperti kata pepatah, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Selepas itu, Hang Tuah dan keris Tamingsari menjadi legenda. Tidak seorang pun pasti di manakah sebenarnya Hang Tuah menghabiskan umurnya setelah mengundur diri dari Istana Melaka, kerana pusara beliau ada di 3 negeri. Tiada yang dapat memastikan yang mana satu sebenarnya asli, di negeri Melaka, Riau ataupun di Palembang. Begitu pula dengan keberadaan keris Tamingsari. Sebahagian orang percaya setelah Hang Tuah gagal meminang puteri Gunung Ledang untuk baginda Sultan, Hang Tuah pun mengundur diri dari istana kerana merasa malu. Beliau kemudiannya memulangkan keris Tamingsari kepada baginda Sultan. Tidak lama kemudian, Kesultanan Melaka runtuh diserbu Portugis. Sultan dan sebahagian besar kerabat istana berundur ke Kampar, iaitu Riau di Sumatera, dan keris Tamingsari dibawa serta. Di sana, baginda Sultan menganugerahkan keris Tamingsari kepada puteranya Raja Muzaffar yang kemudian berangkat ke Perak dan menjadi Sultan pertama Kesultanan Perak. Keris Tamingsari kemudian menjadi regalia kebesaran Kesultanan Perak sejak tahun 1528. Namun demikian, ada versi lain yang kisah keris ini menyatakan Datuk Laksmana Hang Tuah merasa amat malu setelah gagal meminang puteri Gunung Ledang untuk baginda Sultan. Hang Tuah tak pernah kembali lagi ke Istana Melaka dan membuang keris Tamingsari di Sungai Duyung Melaka. Disebabkan itu, ada yang beranggapan keris yang kini ada di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar hanyalah replika. Pihak Istana Perak membantah dakwaan yang menyatakan keris tersebut palsu. Berdasarkan rujukan laman sesawang sultanperak.gov, keseluruhan sarung keris ini diseliputi oleh dedaun emas. Keris ini dihargai sebagai berkeupayaan untuk berlega di udara ke mana-mana haluan dalam mengejar musuh. Adalah dikatakan bahawa Hang Tuah memberi keris ini kepada Tun Mamat untuk dibawa balik menghadap Sultan pada masa itu, kerana beliau terlalu malu untuk menghadap sendiri ke bawah duli Sultan kerana gagal untuk mendapatkan puteri Gunung Ledang untuk baginda. Tatkala Sultan Mahmud meninggalkan Melaka, baginda membawa keris ini bersama-sama baginda ke Kampar, Sumatera. Kemudian baginda mengurniakan keris ini kepada anaknya baginda Raja Muzaffar Shah yang kemudiannya berangkat ke Perak. Terima kasih dan jumpa lagi.